kadang-kadang teringat masa kempen dulu, masing-masing lah. Saya tak pernah kata parti pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua orang, semua parti-parti politik waktu berkempen mengatakan bahawa berusaha lah untuk menurunkan harga barang, kemudian nak menurunkan kadar inflasi, nak menurunkan kadar OPR, mau menaikkan nilai ringgit. Memang hari ini alhamdulillah, saya tengok semalam hari Jumaat lalu, kadar pertukaran wang ringgit Malaysia bertambah kukuh nampaknya. Tak adalah sampai RM4.40, RM4.80 saya, tetapi RM4.29 tak silap saya. Ada pengukuhannya. Alhamdulillah, tahniah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan. Tetapi banyak lagi persoalannya. Waktu kempen dulu nak naik gaji lah, nak turun minyak lah, macam-macam. Tapi bila dah ada di anjur kuasa, rakyat nak tunggu bila. Sebab tu saya katakan sekarang ni, rakyat dalam keadaan mood penolakan. Apa saya cakap itu? Cakap je lah, tak ke mana pun. Ini yang saya khawatir dan bimbang. Akhirnya menwujudkan satu tsunami politik yang berterusan. Hari ini rakyat sudah pun lega bila melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, bersama dengan Datuk Fadlan Yusof dan susunan kabinet mau menangani derita rakyat. Rakyat menanti what next, apa yang nak dilakukan sekarang. Ini yang paling penting. Saya mengharapkan agar Yang Berhormat Perdana Menteri, bagi saya hari ini untuk retorika politik tidak ada keperluan. Rakyat nak tengok apa yang realitinya. Yang paling penting bagi besok di atas meja ada makanan untuk keluarga mereka. Yang paling penting anak-anak tidak kehausan susu, sebab mereka perlukan susu. Ini yang paling penting. Jadi bila ekonomi itu dapat bergerak, dan yang paling utamalah ialah dalam poket rakyat mesti ada tunai. Tanpa kecairan, tanpa wang tunai, tidak berlaku kecairan. Ekonomi macam mana nak berkembang? Ekonomi dalaman. Ini yang saya lihat. Tak maaf lah kalau saya cakap ni menyinggung hati. Saya bukan pakar ekonomi. Saya hanya sekadar melontarkan pandangan. Secara Saudara Harisani tak boleh. Gelap lah saya tengok tu lah kerajaan sekarang ganti dengan Anwar Musa. Lagi mengarut tu. Saya minta maaf lah saya. Tapi sekarang yang ada okey. Bukan tak okey. Okey. Tetapi perlu segera dilaksanakan. Jangan biarkan rakyat ternanti-nanti. Ini masalah yang dihadapi oleh rakyat sebab janjinya mau menangani derita rakyat. Berbalik soal politik, ini lagi satu hal lagi saya. Tadi saya dapat kiriman daripada 2-3 orang pelayar daripada Pantai Timur. Dia kata bahawa wakil Marang, ahli daripada Marang lah, dia mengaku bahawa pimpinan politik di Marang, itu khususnya Tuan Haji Hadi, katanya ada mengaku memberi wang kepada pengundi untuk menyokong PAS katanya. Saya pun tidak pasti saudara. Jadi setelah bermusim ini, musim pilihan raya, katanya bahawa bukan hanya berlaku di Marang, malahan berlaku juga di Besut dan di beberapa kawasan. Sebab itu saya melihat usaha yang dilakukan ataupun tindakan yang diambil oleh Datuk Mat Said selaku Ketua Perhubungan UMNO Terengganu, membuat laporan, melakukan protes terhadap keputusan pilihan raya yang lalu, terhadap keputusan-keputusannya yang dilihat bahawa berlakunya korupsi politik saudara. Saya dapat tengok dan agak memeranjatkan. Semalam saya dah bercakap, tapi rupanya hari ini mula menjadi perbincangan bukan hanya sekadar dalam media sosial. Malahan tadi saya pergi menghadiri mempelai, kenduri mempelai sahabat saya. Warga yang ada dalam kemah, tempat makan tu masih juga bertanya, apa cerita ni apabila kenyataan Haji Hadi yang menghalalkan pemberian wang, kononnya itu adalah sedekah. Jadi persoalan ini diketawakan oleh netizen dan rakyat pun kata, apa benda ni? What type of leader you are? Kenapa anda sanggup mengeluarkan kenyataan yang seolah-olah bila sebut sedekah ni macam agama Islam menggalakkan kita melakukan sedekah. Jadi artinya gunakan agama ini sebagai perisai untuk mempertahankan tindakan anda. Jadi sebab laporan yang saya terima macam mana berlaku di Gua Musang, protes yang dilakukan oleh wakil calon di Gua Musang, mengatakan mereka mempunyai gambar
video adanya calon daripada parti PAS yang memberi suapan politik. Dia RM10 pun suapan juga saudara. Jangan fikir bahawa suapan itu mesti RM10,000, tidak. Tapi bila Tuan Haji kata, dia kata takkanlah salah nak bagi wang kepada pengundi kerana itu sedekah. Jadi dalam keadaan ini kita bertanya, sebab dalam media sosial kan ada gambar, semua orang nampak. Saya ingat kalau anda buka dalam media sosial, macam-macam saluran dapat melihat. Ada orang tu sumpah wabillahi, mana dengan nama Allah, saya akan undi PAS. Bila lepas tu bagi duit. Ini adalah satu dikatakan politik wang. Itu yang warga netizen mempertikaikan kenyataan. Haji Hadi mengatakan politik itu sebagai sedekah. Inilah keadaannya yang saya lihat. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi juga dia menyanggah. Kenapa Haji Hadi boleh mengeluarkan fatwa yang ataupun dalil yang mengelirukan? Dia katanya kalau mereka buat semua boleh. Kalau UMNO buat rasuah. Orang lain buat semua boleh. Tak boleh. Mereka boleh. Ini keadaannya saudara. Jadi politik negara kita ni begitu cacah marba jadinya. Kalau itu keadaannya nanti apabila berlaku macam ketirisan. Sebagaimana yang selalunya warga menuntut supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah segeralah menangani masalah rasuah negara kita ini. Nanti dia anggap dia orang dapat kontrak nilai 1 bilion, dia nak bagi pada pemimpin kita dalam 10-20 juta. Apa masalahnya? Anggaplah itu sedekah. Ini membuatkan saya rasa dalam keadaan begini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah juga geleng kepala. Dalam keadaan tu kan saya kata kena brain apa tahap pemikiran yang ada pada pimpinan PAS yang begini, lebay ni. Kenapa boleh menularkan kata-kata begitu? Sebab itu kata Datuk Zahid Hamidi, dia kata janganlah diputarbelikkan keadaan. Akhirnya beliau yang dilihat kononnya sebagai ulama dan menunggang agama begini, jadi orang akan melihat hina dan kejinya ulama ni. Sebab benda yang tak boleh dibolehkan. Asalkan mereka boleh, orang lain tak boleh. Bila kena pada mereka, sedekah. Orang lain anggap rasuah. Ini satu benda tak betul. Jadi kalau ikut logik lah, siapa pun dari sekarang ni, kalau dia anggap memberi rasuah dan memberi sedekah, berat ni saudara. Sebab sebahagian daripada duit tu, katalah dia dapat duit, sebahagian daripada duit tu sebagai dana politik lah konon. Apakah itu juga dianggap sebagai sedekah? Jadi Haji Hadi bagi duit kepada pengundi. Tujuannya hanya dalam hati. Untuk memberi beri undi dalam hati. Tapi dia kata itu dalam hati lah terpulang. Dan anggaplah itu sedekah. Boleh pula. Ini keadaan yang saya melihat begitu celarunya negara kita ini dengan korupsi politik yang tidak menentu. Saya melihat besar kemungkinan banyak calon-calon daripada PAS atau daripada Perikatan Nasional yang akan terjebak dalam masalah bahawa kemenangan mereka akan dibatalkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya kerana terdapatnya elemen korupsi pembelian undi. Dia tak boleh 10 sen pun tak boleh, RM20 tak boleh, RM30 tak boleh. Tapi kalau kata ini anggaplah ini sedekah, itu satu benda, satu kenyataan bagi saya lah. Ini keadaan yang amat mengecewakan. Macam kata Presiden UMNO menggambarkan Abdul Hadi sebagai seorang ulama politik dan beliau menggesa agar tidak mengubah hukum satu perkara itu. Ulama ini janganlah tukar-tukar hukum. Akhirnya ulama politik tak akan dihormati oleh rakyat dan orang Islam. Ulama kena ada integriti. Jangan tukar-tukar fatwa. Itu kenyataan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi. Secara Nizam ni kita risau pula pasal PN ni. UMNO nak kena kubur dengan Pakatan Harapan. Tak adalah, saya tak nampak begitu saudara. Dan saya juga melihat selain daripada haji, tiba-tiba Sisa Agung Parti Perikatan Nasional ataupun Parti PBM Salah Hamzah Zainuddin pula dia kata, sebagaimana dilaporkan oleh media Sinar, saya terkejut. Dia kata pemberian duit semasa kempen pilihan raya bergantung kepada niat dan tujuan seorang itu. Pula dah. Dia katanya tidak sepatutnya lah. Dia kata kita memfokuskan kepada pemberian, namun punca duit itu diberikan. Apabila kita bercakap pasal beri duit ni, katanya niat itu yang penting. Ada mereka minta duit untuk baiki rumah dan sebagainya. Kalau ini sudah melampau.
Pengundi akan jumpa dengan calon, saya nak bayar repair rumah saya nak perlukan RM5,000. Yang kita orang bagi. Inilah yang dikatakan money politik. Sebab itu, dalam keadaan begini, walaupun Hamzah mengatakan bergantung pada niat, lebih kurang sama cakap ya jadi kata sedekah. Hamzah pula kata niat. Ini membuatkan orang sudah mula tidak yakin kepada ahli politik. Saya bukanlah nak serang mereka habis-habisan, tetapi kenyataan-kenyataan begini membuatkan kita, apa dah jadi negara kita ni? Kononnya Perikatan Nasional tu parti yang bersih, yang punya berintegriti, kata presidennya. Integriti, kan saya maki naya aja saya. Integriti apa benda? Dan sekarang ni sebagaimana semalam pun Datuk Lokman dah menyatakan, saya quote balik kenyataan Datuk Lokman Adam, walaupun beliau berada di Istanbul, beliau mengikuti perkembangan ini. Sebab dia mengatakan bahawa akhirnya Haji Hadi mengaku bahawa adanya politik wang dalam kempen pilihan raya dengan secara tak sengaja. Saya juga melihat begitu. Semalam pun saya dah cakapkan soal ini. Soalnya apabila pengundi diberi wang, inilah yang dikatakan korupsi. Sementara itu Ketua Penerangan UMNO Saudara Syam Jalil minta agar Abdul Hadi tidak mencari sebarang dalil bagi tujuan untuk menghalalkan perbuatan rasuah. Katanya tindakan memberi wang kepada pengundi semasa pilihan raya dan menyuruh mereka bersumpah untuk mengundi PAS, itu bukan sedekah, kata Saudara Syam Jalil, Ketua Penerangan yang juga ahli Majlis Tinggi UMNO. Sebaliknya, ia adalah sogokan ataupun rasuah politik. Saya melihat sekarang ni, saudara, itulah kebejatan yang berlaku dalam muak sana. Mungkin, sebab itu gamaknya saya juga mendapat perkabaran apabila media sosial sehari dua hari lepas, dan ini dilaporkan oleh Gemilang Daily juga ada melaporkan bahawa kerabat dalam Parti Perikatan Nasional, iaitu Gerakan, katanya dijangka mengambil keputusan keluar daripada PN dalam masa terdekat. Kenapa begitu? Kerana terdapat pergolakan dalam Perikatan Nasional, kerana pihak-pihak tertentu dalam Parti Gerakan ingin parti mereka keluar dari PN. Ini laporan saya dapat, saudara. Pemimpin Gerakan Kelantan, Ong Kahun, menyatakan bahawa kita tidak boleh membuat keputusan berdasarkan sentimen atau faktor bangsa dan agama saja. Jadi katanya kita perlu penganalisaan data dan hujah yang meyakinkan sekiranya mau keluar daripada pakatan ini yang didominasikan oleh Parti Melayu, katanya. Dah berbangkit lagi soal racial politik. Ini keadaan saya, ada pihak bimbang sekiranya Gerakan kekal dalam Perikatan Nasional yang didominasikan oleh PAS dan Bersatu, maka parti tersebut akan hilang peluang untuk memenangi semula kerusi parlimen di Pulau Pinang yang pernah ditadbir oleh Gerakan. Saya katakan Gerakan dah tak ada masa dah gulung tikar, dah lipat kain, tak payah nak bercakap lah. Kalau nak keluar, keluarlah. Dulu kamu keluar daripada Barisan Nasional, sekarang nak keluar. Jadi anda ini parti yang bagaimana? Kalau kita cakap inilah pelacuran dalam politik, anda marah. Kalau nak keluar pula dari Perikatan Nasional. Dulu keluar daripada Barisan Nasional, kena masuk Perikatan Nasional, lepas itu nak keluar lagi. Dan memang harapannya untuk menawan Pulau Pinang adalah sesuatu yang agak mustahil. Buat macam mana pun, warga di Pulau Pinang tidak lagi boleh menerima Gerakan. Dulu Gerakan dipimpin oleh Lim Chong Yu, yang waktu petang-petang saya menyatakan bahawa elemen politik resis diutarakan. Sekarang tak ada boleh buat begitu. Rakyat dah lebih celik. Sebab itu apabila Tuan Haji Hadi mengatakan politik wang itu sebagai sedekah, memang warga netizen serang habis-habisan. Di kawasan kedai-kedai kopi pun orang bercakap, masing-masing mengeleng kepala, apa nak jadi. Cuma yang saya ingin menekankan dalam keadaan begini adalah kedudukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana beliau sejak menjadi Perdana Menteri dah masuk 48 hari ni, saudara. Ya, 48 hari ya? Cek balik, saudara. Sejak beliau berada di anjung kuasa selama 48 hari ya. Selama 48 hari di anjung kuasa, memang beliau melontarkan banyak isu-isu yang dianggap sebagai retorika ataupun retorik. Tapi rakyat tidak lagi boleh didendangkan dengan kenyataan-kenyataan retorik. Rakyat nak tahu apa penyelesaiannya. What is the solution? Ini yang paling penting. Kalau tidak nanti kita balik cerita lama. Saya bersetuju, tak ada masalah mewujudkan masyarakat madani. Tapi akhirnya besok jadi macam lama Paklah ada wujudkan masyarakat dipanggil Islam Hadari. Slogan. Datang pula Datuk Ismail Sabri, masyarakat keluarga Malaysia. Slogan. Kita tidak boleh hidup dengan slogan, Pak Syekh.
Saya nak cakap terus terang, we cannot survive dalam keadaan slogan. Hari ini rakyat menuntut, poket mereka perlu diisi, perut anak-anak perlu diisi. Saya ingin berpesan, mungkin Pak Syah marahlah, tersinggung, terpulanglah. Saya mengikuti perkembangan dari masa ke semasa. Saya tidak menyalahkan anda seorang, tapi saya melihat sejauh mana kaki tangan kerajaan benar-benar mahu membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim merealisasikan usaha untuk menangani derita rakyat. Begitu juga dengan Kementerian Pengelola Bandar. Saya tidak menyalahkan Datuk Seri Presiden UMNO secara sepenuhnya, tetapi rakyat nak tahu perancangan yang bagaimana, dan ini pelaksanaannya tentulah yang akan dilakukan oleh pimpinan kaki tangan kerajaan di peringkat akar umbi ataupun di kementerian. Macam saya katakan tadi, untuk membangunkan sektor pertanian, Kementerian Pertanian perlu menyediakan dana-dana tertentu. Memang kita mengharapkan dalam bulan Februari nanti apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bajetnya, inilah nanti oleh rakyat. Tapi berapa lama rakyat nak tunggu? Ini masalah. Saya sedar, saya faham. Memang keadaan sekarang ni kerajaan tidak boleh menggunakan wang negara tanpa membawa perkara itu ke parlimen. Tori dah bawa ke bajet yang supplementary ataupun bajet yang untuk membolehkan kerajaan membayar gaji kaki tangan emolument. Tapi dalam keadaan sekarang ni, waktu tempoh dah sebulan ni, dan tempoh sebulan ni, sejauh mana rakyat benar-benar dapat melihat cahaya di hujung terowong. Keadaan sekarang ni menuntut agar sesuatu yang mantap yang dapat dilakukan, yang saya rasa hanya dapat dilakukan apabila adanya terjalinnya keyakinan kerjasama di kalangan kaki tangan kerajaan yang menerajui jabatan-jabatan kerajaan. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Ini kementerian-kementerian yang penting yang dilihat boleh membantu hasrat murni yang cuba dicetuskan oleh pimpinan negara dalam menangani derita rakyat. Kita tunggulah besok apa pula pengumumannya, dan saya haraplah Haji Hadi ni berhentilah daripada bercakap yang mengarut. Jangan berhentilah bercakap mengarut bahawa politik wang itu sedekah. Tak ada sedekah-sedekahnya. Dalam keadaan begini, saya haraplah Suruhanjaya Pencegah Rasuah segera melakukan siasatan secara telus dan tuntas. Begitu juga dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Kalau perlu dibatalkan, batalkanlah. Nak buat macam mana keadaannya. Kita sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.